Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan ulasan saya ke atas fatwa daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan tentang aliran Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan bagi video ini saya akan masuk ke ciri keempat yang sebelum ini saya minta tangguh kerana saya tidak ada buku yang ingin saya jadikan sebagai rujukan. Sekarang sudah ada bukunya. Apakah buku ini? Rahsia ya. Nanti saya tunjukkan, nanti sama-sama kita baca selepas ini ya. Baik, apakah ciri keempat tersebut? Sebelum itu ingin saya jelaskan bahawa yang saya sedang baca ini daripada laman web rasmi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Link ataupun pautan bagi laman web ini ada saya bagi di bahagian description. Demikian juga playlist ataupun senarai video saya dalam topik ini ya, di mana saya mengulas satu persatu ciri-ciri Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, kita sekarang masuk ke ciri yang keempat, di mana dikatakan bahawa Wahabi ini membida'ahkan pelbagai amalan Ahli Sunnah yang bersifat khilafiyah sebagai melakukan bida'ah dolalah, dan pengamalnya akan menjadi penghuni neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedikit mukadimah ya. Ahli Sunnah wal Jamaah pada zaman salafus soleh, antara ciri mereka ialah memang membantras, memang membasmi, memang mengkritik aliran-aliran bid'ah yang lain. Dan pada zaman itu antara bid'ah yang banyak berlaku ialah bid'ah dari sudut akidah, seperti ada bid'ah yang berlaku dari sudut qada dan qadar ataupun takdir, seperti bid'ah Jabariyah dan bid'ah Qadariyah. Ada bid'ah yang berlaku dari sudut iman, seperti bid'ah Murji'ah dan bid'ah Khawarij. Ada juga bid'ah yang berlaku dari sudut sifat-sifat Allah, antara kumpulan yang menafikan dengan kumpulan yang menyerupakan ya, aliran yang menafikan sifat-sifat Allah dengan aliran yang menyerupakan sifat-sifat Allah. Adanya bid'ah dari aspek Ahlul Bait Rasulullah SAW, antara aliran yang meremeh, menghina Ahlul Bait dengan aliran yang mengkultuskan, yang mensucikan, yang memaksumkan dan menjadikan Ahlul Bait itu sebagai khalifah yang selayaknya, dan sedemikiannya ya. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni, Ahli Sunnah ni daripada zaman awal lagi, ciri-ciri mereka memang memberi perhatian untuk mengkritik dan membasmi bid'ah. Kenapa dia orang ni tak ada kerja lain ke? Tak, sebab supaya agama Islam ini dapat dipelihara ketulenannya. Mereka bukan saja memberi perhatian kepada bid'ah dari sudut akidah, tetapi mereka juga memberi perhatian kepada bid'ah dari sudut amalan, di mana mereka juga mengkritik dan menolak dan menafi dan membetulkannya dia, sehinggakan kepada amalan yang sekecil-kecilnya sekalipun. Ada satu riwayat dalam Sunnah At-Tirmizi di mana ada seseorang itu bersin, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, dan selepas itu dia mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah. Abdullah ibnu Umar mendengarnya lalu terus menegur, kenapa kamu jawab sedemikian, padahal yang ajar oleh Allah, yang diajar oleh Rasulullah adalah berbeza. Kalau kita dengar kan, alah, orang nak jawab bab bersin pun nak buat bising, nak buat kecoh. Apa ni? Tak ada benda lain nak bincang ke? Tapi mereka, sebab bid'ah, semuanya bermula secara kecil-kecilan. Lalu ia berkembang. Kalau bid'ah tu terus-terus berlaku secara besar dan impak yang besar, orang akan automatik tolak. Tapi bila sikit, tak apa sikit je. Tak apalah sikit je. Tapi dia mengembang, sehingga akhirnya orang akan menganggap itu adalah sunnah, dan sunnah yang original orang akan anggap ia bid'ah. Ataupun kumpulan yang ingin membela sunnah yang tulen akan dianggap sebagai kumpulan yang dengan macam-macam nama yang tak baiklah, antaranya nama Wahabi ya. Okey, ini sebagai mukadimah. Baik, dalam fatwa ini dikatakan bahawa mereka yang dituduh sebagai Wahabi ni, antara cirinya ialah membida'ahkan pelbagai amalan Ahli Sunnah yang bersifat khilafiyah. Okey, pertama sekali, jika seseorang itu seorang Ahli Sunnah, sebab ingat ya,
membida'ahkan pelbagai amalan ahli sunnah. Jika orang atau individu atau kumpulan itu ahli sunnah, dia sendiri pada asalnya tidak akan buat bida'ah. Sebab bila nak buat bida'ah, ia sangat kontra dengan ciri-ciri ahli sunnah. Okey, sebab ahli sunnah apa? Dia memberi prioriti kepada sunnah. Dia bekerja keras untuk belajar sunnah, menghidupkan sunnah dalam dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Jadi, amalan ahli sunnah dalamnya tak ada bida'ah. Melainkan mungkin satu dua yang mungkin dia terlepas pandang ke, dia tidak tahu ke. Jadi amalan ahli sunnah itu sendiri tak ada bida'ah di dalamnya. Okey, jadi di sini pun dah ada perkara yang boleh dikritik dalam susunan ayat itu. Okey, tak apa. Membida'ahkan pelbagai amalan ahli sunnah. Okey, yang tu saya strike out lah. Membida'ahkan pelbagai amalan yang bersifat khilafiyah sebagai melakukan bida'ah dalalah. Okey, di sini saya nak tanya, kenapa satu pihak, bukan ahli sunnah, sebab ahli sunnah dia tak akan buat bida'ah ya. Okey, kenapa satu pihak, kita kata A lah, mereka boleh membuat amalan sendiri, lalu bila dikritik, ditanya, mereka kata, ya Nabi tak buat, tapi ini benda baik, ini bida'ah hasanah. Tapi apabila kumpulan B pula datang untuk berkata, tak, itu bukan bida'ah hasanah, itu bida'ah dalalah. Kamu ni jangan bincang perkara khilaf, jangan duk bida'ah kan. So, why is it, kenapakah satu pihak boleh buat amalan-amalan sendiri, lalu dijustifikasikan atas nama bida'ah hasanah, atas nama khilafiyah, tetapi kumpulan yang lain tak boleh pula untuk mengkritik. Tak boleh pula nak mengkritik bahawa benda itu bukan hasanah dan benda itu bukanlah khilafiyah yang muktabar. Apa khilafiyah muktabar? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tertipu dengan perkataan khilafiyah. Sebab khilaf ini ada yang muktabar, ada yang tidak. Apa khilaf yang muktabar? Contohnya, membaca bismillah secara perlahan atau kuat. Okey, dalam solat-solat berjemaah, subuh, maghrib, isyak ya, imam baca secara perlahan atau kuat. Itu khilaf yang muktabar. Ada yang membaca kuat, ada yang membaca perlahan. Bila dibaca bismillah itu perlahan, kemudian yang kuat hanyalah alhamdulillahirabbil alamin sehingga seterusnya. Itu khilaf muktabar. Maka kita tidak membida'ahkannya. Satu contoh lain bida'ah yang perkara khilaf yang muktabar, membaca doa kunut ketika solat subuh. Itu adalah khilaf muktabar. Pihak yang berkata tidak baca, ada hujah, ada dalil. Pihak yang berkata sunat untuk baca, ada hujah, ada dalil. Maka ini kita kata khilaf muktabar. Pihak yang buat atau tak buat, dia tak dikira sebagai bida'ah ataupun tak bida'ah. Okey, yang menjadi khilaf tak muktabar tu benda-benda yang bila kaji betul ke khilaf muktabar ni, sebagai contoh dalam beberapa hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Sebab tu saya dok maraton buat video ni, saya nak habiskan cepat sebelum masuk bulan Ramadan. Okey. Dalam bulan Ramadan ada solat tarawih, dan di antara solat tarawih ada satu acara terpekik-pekik, menjerit-jerit, berzikir kepada Allah, berselawat dan berdoa. Itu bukan perkara khilafiyah. Cuba tunjuk dalam kitab fiqh manakah? Okey, kitab fiqh yang muktabar, Al-Majmu' oleh Imam Nawawi ke, Mughni oleh Imam Qudamah ke, mana-mana pun lah, ada perkara ini dibincangkan. Macam tadi, bismillah kuat ke pelan, ada dibincangkan. Doa kunut dibaca ke tak baca, ada dibincangkan. Tapi terpekik-pekik dengan mikrofon tu, dengan zikirnya, dengan bagi selepas rakaat kedua ada bacaannya, selepas rakaat keempat ada bacaannya, yang sebagainya tu kan. Tak ada, setahu saya tak ada ulama muktabar yang berbicarakannya. Itu hanya khilafiyah di Malaysia ni, ataupun di tempat-tempat di mana ia dilakukan. Ia bukan khilaf muktabar. Yang pertama. Yang kedua, kenapa satu pihak, kita kata pihak A, dia boleh nak buat bida'ah, dia pun ada hujah dan dalilnya, dia pun boleh berkata ia hasanah, tetapi pihak B tak boleh pula nak kritik, dan tak boleh pula nak kata ia adalah bida'ah dalalah, bukan bida'ah hasanah. Bukankah tidak adil di situ? Dan seterusnya, kalau kita tak mahu adanya kritikan dalam perkara-perkara khilafiyah ini, bukankah yang lebih selamat, yang lebih baik, yang confirm semua orang gembira, ialah tak ada zikir-zikir, doa-doa, selawat-selawat antara tarawih.
Jadi tak ada orang yang akan membelanya dengan bid'ah hasanah dan tak ada orang yang akan kritik balik dengan bid'ah dolalah. Baik, ini baik dalam perkara ini ataupun dalam perkara-perkara lain ya. Jadi persoalan saya, sebab yang ini ni, ciri keempat ini, ia bukanlah sesuatu yang khusus bagi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, tetapi juga saya perhatikan ada beberapa negeri lain juga pun menyebut perkara yang sama, iaitu tidak boleh membida'ahkan perkara-perkara khilafiyah. In the very first place, siapa yang iktiraf itu sebagai perkara khilafiyah? Yang pertama. Yang kedua, yang nak hidupkan benda tu buat apa? Bila kamu hidupkan dia, kemudian dengan alasan bid'ah hasanah, maka sudah tentu akan ada pihak yang akan mengkritik balik bahawa ia adalah bid'ah dolalah. Jika pada awalnya pihak A tidak mereka cipta amalan tersebut, tidak menghidupkan amalan tersebut, maka tidak ada pihak B yang akan mengkritiknya. Bahkan sama-sama bergembira sebab sama-sama mengamalkan sunnah dan barulah sama-sama jadi ahli sunnah. Okey, kemudiannya pihak A yang nak buat tu, mereka akan bagilah dalil-dalil yang lazim. Kononnya pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat pun duk buat apa yang mereka bid'ah. Ada seorang tu bila sedang sembahyang jemaah makmum kan, bila takbir sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fihi, ditambah sendiri. Kemudian malaikat berlumba-lumba untuk mencatatnya. Kemudian ada seorang lagi sahabat bila jadi imam dalam satu ekspedisi perang, kalau ekspedisi perang yang kecil disebut Sariyah, selepas baca surah Fatihah, dia akan baca surah Al-Ikhlas dulu, baru baca surah lain. Setiap rakaat di mana dibaca secara kuat, dia baca surah Al-Ikhlas dulu, baru baca surah lain. Kan? Dan juga contoh lain, Bilal yang kononnya dikatakan mereka cipta sendiri solat sunat wudu. Mereka pihak A akan bagi dalil-dalil ni. Pihak B akan jawab balik dalil-dalil tersebut. Jadi pihak A akan bawa dalil-dalil ni dan mereka kata ini adalah bid'ah hasanah. Pihak B akan jawab balik dalil-dalil tersebut dan berkata bid'ah dolalah. Maka atau kita kata, selagi mana pihak A dibenarkan untuk membuat perkara-perkara, ibadah-ibadah, akidah-akidah yang baru dalam agama, maka selagi itulah akan ada pihak B yang akan mengkritik balik, menjawab balik dalil-dalil tersebut dan akan mengatakan itu bukanlah bid'ah hasanah tetapi itu bid'ah dolalah. Bagi kita meneutralkan suasana ini, bukanlah dengan berkata pihak B, kamu jangan duk membid'ahkan perkara khilafiyah. Bagi meneutralkan suasana ini, hendaklah dikatakan kepada pihak A, jangan buat bid'ah. Ayuh sama-sama kita amalkan sunnah. Dan sunnah Nabi SAW dalam hal ibadat ini, bila baginda tak buat, bererti ia sememangnya tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada agama. Bila dah macam tu, masing-masing happy. Masing-masing tak akan ada membid'ahkan ke, seorang kata hasanah, seorang kata dolalah ke. Jadi itulah kenapa pihak A boleh buat amalan lalu dikatakan ini bid'ah hasanah, tapi pihak B tak boleh pula nak kritik bahawa ia bid'ah dolalah. Kan tidak adil di situ. Jadi ini bukan khusus kepada fatwa yang saya baca ini, tetapi saya perhatikan beberapa negeri lain pun ada mengeluarkan fatwa ataupun garis panduan yang sama, tidak boleh membid'ahkan perkara khilafiyah. Pertama-tama sekali, in the very first place, siapa yang kata itu perkara khilafiyah yang dapat diterima oleh umat? Itu pertama. Yang kedua, kenapa satu pihak boleh buat bid'ah lalu dia mengindahkannya sebagai bid'ah hasanah, tapi pihak lain tak boleh nak kritik pula? Kan kalau dia sendiri tak buat, tak ada orang yang berkritik, baru sama-sama gembira, baru senang, sama-sama tenang-tenang dan happy-happy. Dan jangan pula nak kata amalan ahli sunnah ya, sebab ahli sunnah yang ori, ahli sunnah yang tulen, mereka tidak buat bid'ah, bahkan mereka akan membasmi bid'ah. Dalam salah satu video lain saya ada sebut ya, ciri-ciri ahli sunnah itu ialah membasmi bid'ah. Mereka tidak akan menjustifikasikan bid'ah. Baik, ini poin pertama. Poin kedua ya, tentang yang ini ni, membid'ahkan perkara
Membida'ahkan ini bukanlah ciri-ciri Wahabi sahaja. Bukanlah ciri-ciri orang yang dituduh Wahabi saja. Sebelum ini mukadimah saya telah terangkan bagaimana zaman salafus soleh mereka juga membida'ahkan apa-apa akidah ataupun ibadah yang bida'ah. Perkara ini tidak terhad kepada mereka di zaman salafus soleh, yakni pada zaman 300 tahun yang pertama, tetapi juga di kalangan para imam mana-mana mazhab Maliki ke Syafi'i ke Hanafi ke Maliki ke, yang di mana ia terbukti dalam kitab-kitab mereka apabila mereka menulis, mereka akan menerangkan bida'ah-bida'ah yang berlaku dalam topik itu. Ini termasuklah juga dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan ia juga termasuklah juga dalam sebuah kitab mazhab Syafi'i yang masyhur. Dia masyhur sebab dia ringkas sikit, dia taklah tebal sangat. Dia edisi terjemahan 4 jilid, dan salah satu daripadanya ialah kitab yang ada di tangan saya sekarang ini yang judulnya Al-Fiqh Al-Manhaji. Okey, dan ini edisi terjemahan. Nampak tak siapa yang menterjemahkannya? Okey, yang menterjemahkannya ialah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Saya tak pasti boleh fokus ataupun tidak. Okey, boleh nampak ke di situ? Okey, jadi cetakan pertama 2002 bersama saya di sini tahun 2006 ini edisi terjemahan ya. Okey, kalau tak nampak tapi lambang ni kenal kan? Okey. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bughah dan Ali Asyarbaji, dan ketiga-tiga ini adalah tokoh dalam mazhab Syafi'i masa kini. Tak silap saya, salah seorang atau dua sudah pun baru saja ini meninggal dunia ya. Jadi dalam kitab ini pun yang diterjemah ataupun diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, dibicarakan juga tentang perkara-perkara bida'ah. Jadi yang membida'ah-bida'ahkan ni bukanlah sekadar mereka yang dituduh Wahabi, tetapi juga para imam dalam kita kata mazhab fiqh. Kita fokus pada mazhab Syafi'i, kita fokus kepada kitab ini sebab kitab ini selain Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, JAKIM juga ada menterjemahkannya ya. Dan dalam edisi Arab pun mudah diperolehi. Baik, saya nak baca daripada satu bab ya, tentang dalam bab jenazah. Okey, ada bab bila yang di mana pengarang membicarakan tentang bida'ah. Okey, boleh nampak ya, tentang bida'ah. Jadi disebut tentang 8 bida'ah di situ. Saya nak fokus kepada bida'ah ke-7 dan ke-8. Nak baca semua panjang pula. Okey, bida'ah ke-7 saya baca ya. Keluarga si mati sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai sebagaimana kebiasaan masa kini. Hal ini adalah bid'ah yang sangat bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan sebaliknya, iaitu sebahagian mereka yang menziarahi jenazah menyediakan makanan dan menghantarkannya kepada keluarga si mati, atau seseorang mengundang dan menjamu mereka, yakni keluarga si mati, di rumahnya. Begitu juga sunat menyediakan makanan yang banyak yang mencukupi keperluan mereka sehari semalam ya. Jadi ini perenggan yang pertama. Okey, harap-harap boleh fokus. Okey, baik, saya baca selanjutnya. Termasuk dalam perkara bid'ah ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri yang mereka namakan sempena berlalu 40 hari. Ini kenduri arwah pada malam ke-40 tu lah. Atau seumpama, kita di Malaysia ni ada kan, ada yang ke-7, ke-40, ulang tahun setahun ke apa semua tu. Sekiranya, yang itu dah berbida'ah, tapi sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil daripada harta hak para waris dan antara mereka terdapat pula yang belum baligh, perbuatan tersebut sangat dilarang disebabkan makan harta anak yatim dan menghilangkan haknya bukan untuk kepentingan dirinya.
perbuatan haram ini dikongsi oleh kesemua yang menjemput dan yang makan kenduri tersebut. Okey, ini perenggan di sebelah sini. Okey, kalau ada yang nak tengok. Okey, seterusnya saya baca perenggan bawah pula. Okey, bid'ah yang ke-8 pula yang berkaitan dengan jenazah, membaca Al-Quran di majlis-majlis takziah yang dibuat secara rasmi sebagaimana yang berlaku hari ini. Perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Bukan saya kata tahu. Yang sunat hanya mengucapkan takziah. Okey, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arwah seorang yang baik, saya kenal dia baik, moga-moga Allah merahmatinya, moga-moga Allah mengampuninya. Kan kita mendoakannya dan kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, ya. Ucapan takziah. Okey, yang sunat hanya mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari dari hari kematiannya sebagaimana yang disepakati ulama, atau dengan kata-kata lain bukan keluarga si mati yang menentukan tempohnya. Jadi 3 hari saja untuk ucapkan takziah, bukanlah ia berlanjutan seperti yang ditentukan oleh keluarga si mati sampai ke hari ke-7, hari ke-40, ya. Jadi ini perenggan yang ke bawah yang saya baca ni, jika dapat boleh fokus. Okey, jadi bid'ah ke-7 dan ke-8 ni macam mana ni? Sebab selalu kita dengar mereka yang dituduh Wahabi yang membid'ahkan kenduri arwah, mereka yang dituduh Wahabi yang membid'ahkan membaca Al-Quran dalam majlis-majlis kenduri arwah tersebut, kan? Dan ini pun akan dikatakan sebagai amalan khilafiyah ke? Lalu siapakah yang membid'ahkannya? Dalam mazhab Syafi'i, dalam buku yang diterbitkan oleh, alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya nak mengulangi, ya. Membid'ahkan ni mesti dilakukan supaya kita dapat memelihara Islam ini agar ia tetap tulen, ia tetap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Membid'ahkan ini bukanlah saja oleh pengarang ini. Okey, sebelum ni, sekarang ni bulan Syakban kan, sebelum ni adalah bulan Rejab, kita telah dengar bagaimana tokoh-tokoh yang jujur, tokoh-tokoh yang amanah, tokoh-tokoh yang berani, mereka menerangkan bagaimana Imam An-Nawawi membid'ahkan solat sunat raghaib, solat sunat yang dikerjakan pada Jumaat pertama bulan Rejab, ya, tak silap saya. Okey, dan diterangkan bahawa ia adalah bid'ah yang qabisah, bid'ah yang sangat buruk. Mazhab Syafi'i tu. Dan bila dibaca lagi kata-kata Imam Nawawi sebenarnya, orang apa kalau tak kenal kan, Imam Nawawi ni Wahabi ke? Okey, jadi membid'ahkan ini bukanlah hanya mereka yang dituduh Wahabi. Wahabi ni tak ada kerja, bid'ah aja, asyik zikir bid'ah aja. Tak, ia adalah perbuatan ahli sunnah wal jamaah. Ia adalah juga perbuatan ataupun aktiviti para imam. Kalau kita kaji kitab-kitab dalam mazhab Hanafi pun ada, dalam kitab-kitab mazhab Hambali pun ada, dalam kitab-kitab mazhab Maliki pun ada, dan dalam mazhab Syafi'i pun ada. Jadi ia bukanlah satu aktiviti yang khusus kepada golongan yang dituduh sebagai Wahabiyah saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta anda jangan tertipu dengan orang yang berkata, dengan orang yang berkata yang bid'ah-bid'ah ni Wahabi je. Dia orang ni tak ada kerja lain, zikir Wahabi je, zikir bid'ah saja, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, membid'ah ini yang pertama sekali ia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan tindakan, action by the pious predecessors, daripada generasi salafus soleh, baik bid'ah dari sudut akidah maupun bid'ah dari sudut amalan. Ia juga merupakan aktiviti, tindakan oleh para imam, baik imam-imam yang 4 maupun imam-imam dalam mazhab seperti mana yang kita telah baca tadi, ya. Jadi bid'ah ini kita perlu, bukan perlu buat bid'ah, kita perlu membasmikannya supaya Islam ini kekal, tulen, kekal, asal, ya. Dan supaya tidaklah menjadi sesuatu yang banyak. Kalau kita kaji tentang bid'ah ni, banyak kemudaratannya, banyak keburukannya yang telah pun saya jelaskan dalam buku saya yang lain, 90 pelajaran tentang bid'ah. Ya, baik.
Okay, dah 24 minit lah. Saya ni kalau bincang bab bid'ah ni memang tak reti berhenti. Okey. Jadi kita baca balik. Ciri yang keempat ya, membid'ahkan pelbagai amalan ahli sunnah. Okey. Ahli sunnah in the very first place, ahli sunnah pada asalnya, pada dasarnya mereka tidak buat bid'ah ya. Okey. Membid'ahkan pelbagai amalan yang bersifat khilafiyah. Khilafiyah ni kena bezakan. Khilafiyah yang muktabar ke atau khilafiyah yang orang kita sendiri-sendiri yang buat amalan tu lalu berkata ia khilafiyah. Okey. Sebagai melakukan bid'ah dolalah. Sebab mereka yang buatnya, mereka mendakwa ia bid'ah hasanah. Maka ini pihak A, maka pihak B pun akan react, akan memberi respon bahawa ia bid'ah dolalah. Kalau daripada awal lagi, in the very first place, pihak A tidak buat bid'ah tersebut, pihak B tidak akan membid'ah dolalahkannya. Maka untuk elak pihak B, sebab pihak B ni yang ahli sunnah ni, walaupun mereka dituduh dengan pelbagai gelaran lain kan, pihak B ni ahli sunnah ni, mereka tidak akan berhenti daripada membid'ahkan amalan-amalan yang bid'ah. Mereka tak akan berhenti. Nak bagi mereka berhenti macam mana? Jangan, A ni jangan buat bid'ah. Bila A tak buat bid'ah, B pun tak akan membid'ahkannya. Okey? Baik. Seterusnya, okey, pengamalnya akan menjadi penghuni neraka. Bererti apa? Mereka yang dituduh Wahabi ni, antara setelah menuduh itu adalah perkara bid'ah dolalah, mereka ni, yang ini pihak yang dituduh sebagai Wahabi ni juga berkata pengamalnya akan menjadi penghuni neraka ya. Jadi ini sekali lagi satu statement yang kena disemak semula. Betul ke ada orang yang dituduh sebagai Wahabi yang berkata sedemikian ya? Sebab bila dikatakan bid'ah dolalah, tiga tokoh ni pun tadi berkata amalan-amalan tersebut bid'ah juga kan. Jadi tiga tokoh ni pun menerakakan orang ke? Okey. Jadi di sini beberapa poin penting. Pertama, hadis yang melarang bid'ah yang masyhur tu, setiap berhati-hatilah kamu setiap perkara baru, setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka kan. Lafaz akhir itu diperselisihkan oleh para ahli hadis. Apakah ia sahih ataupun tidak? Lafaz yang terakhir tu ada dalam Sunan An-Nasa'i. Okey, dan ia disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang sama juga ada dalam Musnad Ahmad dan ia, lafaz yang terakhir itu dinilai dhaif oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad. Jadi ada khilaf, ada dua pandangan. Okey, pertama. Yang kedua, andai kata kita nak kata ia sahih, okey, yang dinerakakan dalam lafaz tersebut ialah amalan ataupun akidah bid'ah tersebut. Ia tidak merujuk kepada orang yang berkeyakinan dengan bid'ah itu atau orang yang mengamalkan bid'ah itu. Kenapa? Ketiga, sebab syurga atau neraka hak Allah 100%. Bererti Allah sahaja yang akan memutuskan bahawa si fulan ini akan masuk syurga atau neraka. Dan Allah SWT akan menilai seseorang itu layak syurga ke neraka berdasarkan keseluruhan akidah dan amalan dia daripada dia akil balik sampailah dia meninggal dunia. Okey, orang yang melakukan bid'ah, satu amalan bid'ah, tidak semestinya automatik menjadi penghuni neraka. Kenapa? Boleh jadi dia tak tahu itu bid'ah. Boleh jadi dia keliru. Seorang kata bid'ah boleh, seorang kata bid'ah tak boleh. Macam mana ni? Okey, boleh jadi di kemudian hari dia bertaubat. Okey, boleh jadi dia memang buat bid'ah tersebut, dia tahu bid'ah. Okey, tetapi itu hanya mewakili 3-5% daripada keseluruhan amalan dia. Di mana Allah menilai berdasarkan keseluruhan amalan kita, keseluruhan amalan si fulan itu 95% selari dengan sunnah Nabi SAW. 5% itu saja yang bid'ah itu. Maka yang 95% itu menjadi penghapus kepada kesalahan kecil yang 5% itu. Jadi tuan-tuan, tuan-puan, kalau anda bersikap adil dalam perkara ini dan anda dengar, anda baca, anda kaji betul-betul perkataan mereka yang dituduh sebagai Wahabi itu, apabila mereka termasuk ni ataupun siapa-siapa lain membid'ah dolalahkan sesuatu akidah atau amalan,
anda akan dapati mereka tidak akan berkata, si fulan, kamu ini confirm masuk neraka. Macam contoh tadi saya bagi contoh zikir-zikir antara tarawih kan. Okay, saya berkata ia bid'ah dalalah. Tapi saya tak kata kamu ni confirm masuk neraka. Cuma tak tahu tingkat berapa je lagi. Okey, tak boleh. Tak boleh berkata sedemikian sebab syurga atau neraka adalah hak Allah. Saya ulangi, adalah hak Allah dan Allah akan menilai secara adil berdasarkan keseluruhan amalan orang itu, bukan kerana satu itu sahaja. Bahkan mungkin orang itu keliru, dia tidak tahu, dia bertaubat kemudiannya, ataupun kebanyakan 95% daripada amalannya memang selari dengan sunnah, yang satu itu sahaja, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang berkata pengamalnya menjadi penghuni neraka, betul ke mereka yang dituduh Wahabi berkata sedemikian, atau mereka yang suka duk buat bid'ah hasani ni, mereka yang terasa tengok tu dia orang kata kita ni ahli neraka, tengok tu, padahal yang dibid'ahkan tu ialah amalan. Okay, bezakannya antara pengamal dan juga pembuat. Kita selalu kritik pada amalan, pembuatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang sangat penting, ya, sebab saya biasa dengar, bahkan ustaz-ustaz yang masyhur sekalipun biasa dengar mereka ni menerakakan umat Islam. Mereka ni menerakakan umat Islam, padahal yang dituduh Wahabi ni tidak yang sedemikian. Bahkan ya baru-baru ini yang di pihak satu lagi ni, bukan Wahabi, yang pihak satu lagi ni yang menerakakan umat Islam, menerakakan orang yang buat video react, menerakakan kononnya mengadu domba apa semua tu. Okey, tak apa, dah tersasar pula dah, ya. Alright. Okey, jadi saya ulangi, bila mereka yang dituduh sebagai Wahabi, okey, termasuk tiga pengarang ni, okey, bila mereka kata satu amalan itu bid'ah, amalan itu bid'ah dalalah, mereka fokus pada amalan tersebut. Bila mereka kata akidah itu akidah bid'ah, apa akidah bid'ah? Okey, akidah seperti wahdatul wujud, akidah hulul, akidah ittihad, apa semua tu, mereka fokus pada akidah dan amalan. Orang itu sendiri tidaklah dikatakan secara pasti ataupun ditetapkan, ya, kamu ni confirm ahli neraka, bukan begitu, ya. Kalau yang ada pun mereka itu sendiri yang perasan, atau they are putting words into other people mouth. Tengok geng Wahabi ni suka menerakakan orang. Okey, padahal saya ulangi, lafaz itu pun diperselisihkan. Andai sahih sekalipun, ia adalah sebagai satu peringatan, salah satu ancaman supaya kita menjauhi neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni memang muskil bila dah ada hadis Nabi SAW, katakanlah dengan lafaz setiap kesesatan itu dalam neraka adalah sahih, katakanlah Nabi telah pun memberi peringatan, ancaman, ia boleh membawa pada neraka. Yang nak buat juga tu kenapa? Kan? Kenapa yang berdegil juga nak buat tu? Lepas tu marah pula orang, tengok tu menerakakan orang. Kan? Okey. Baik, tapi tuan-tuan dan puan-puan, ya, satu perkara lain. Baik. Bila kita bincang tentang neraka ni, saya telah tekankan, ya, bahawa bukannya mereka yang dituduh Wahabi, mereka tidak menerakakan orang. Orang-orang yang suka buat bid'ah hasanah tu, mereka yang terasa, tengok dia kata aku ni ahli neraka. Padahal kalau dah tahu, kalau anggap lafaz yang terakhir itu sahih, engkau tinggalkanlah perkara tu. Kenapa nak buat juga? Okey, dan bila sebut tentang neraka ini, saya teringat sebuah hadis yang ingin saya kongsikan di sini, ya. Hadis Sahih Muslim nombor 131, jika ikut penomboran Imam An-Nawawi nombor 91, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak akan memasuki syurga sesiapa yang dalam hatinya ada satu zarah, sebutir zarah daripada sifat kesombongan. Maka seseorang berkata, innal rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Okey, lalu seseorang berkata ataupun bertanya tentang bagaimana seorang lelaki yang suka untuk memakai pakaian yang hasanah, yang cantik, dan
slipper ataupun sandal yang cantik, apakah itu saya tambah, apakah itu yang dimasukkan dengan kesombongan itu? Maka Rasulullah menjawab, qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan yang Rasulullah masukkan di awal hadis tadi itu sebagai tidak akan masuk syurga orang yang ada sebutir, sezarah kesombongan dalam hatinya tu. Apakah masuk kesombongan di situ? Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang buat bid'ah ni kadang-kadang macam saya kata, keliru, tak tahu, ataupun seorang kata boleh, seorang kata tak boleh, macam mana kan. Itu kita kata, macam saya kata tadi, uzur yang mungkin tidak akan menyebabkan dia masuk neraka sebab dia ada uzur di situ. Tetapi satu faktor yang mungkin boleh menyebabkan dia terhalang daripada syurga apa? Adalah kesombongan dalam dirinya, menolak kebenaran. Telah dibagi dalil, telah dibaca ayat Quran, telah dibacakan hadis tentang larangan buat bid'ah. Dia menolak kebenaran tersebut. Kemudian apa? Dia meremehkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Itu adalah satu faktor yang saya bimbang menjadi daya tolakan yang lebih kuat yang akan menolaknya ke arah Tetapi kita kata ini sebagai peringatan. Kita tak boleh confirm syurga ke neraka, tetapi berdasarkan hadis ini, ayuh tuan-tuan dan puan-puan yang masih mencintai bid'ah, yang masih suka sangat bid'ah ni kita telah sampaikan dalil, telah sampaikan hujah, ayat Quran, hadis, perkataan ulama yang kita buka kitab baca, tak main kelentong, tak main tembak je. Masih nak menolak. Dan bila tolak apa? Yang baca tu tengoklah pakai baju Ultraman. Yang baca tu tengoklah kan supir bas udara dan sebagainya Hadis sahih Muslim. Baik. Panjang kan Okey. Baik, so inilah ulasan saya kepada ciri keempat Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana secara ringkasnya sebagai kesimpulan, Ahli Sunnah wal Jamaah yang asal, yang original memang akan menolak bid'ah akidah, bid'ah amaliyah dan sebagainya. Itu yang pertama Yang keduanya, bukan saja Ahli Sunnah wal Jamaah, para imam fiqh juga, para imam fiqh dalam kitab-kitab mereka, sebab mereka pun Ahli Sunnah wal Jamaah juga menolak bid'ah. Okey, berhati-hati dengan perkataan amalan Ahli Sunnah, sebab Ahli Sunnah yang sebenar mereka sendiri tak akan buat bid'ah. Berhati-hati dengan perkataan khilafiyah, sebab betul ke itu khilafiyah? Sebab khilafiyah tu ialah perkara-perkara yang kedua-duanya ada dalil jelas, bukan dalil yang dibuat-buat, bukan dalil yang dipaksa-paksa, tapi kedua-duanya ada dalil yang jelas. Paling-paling kita boleh kata saya berpandangan yang ini rajih, saya berpandangan yang ini rajih, maka dipersilakan Kemudian seterusnya selagi mana ada satu pihak yang membuat perkara yang baru, baik akidah atau ibadah, lalu menamakannya dengan nama indah hasanah, bid'ah hasanah, maka akan ada pihak yang react, yang mengkritik balik bahawa itu adalah bid'ah dalalah. Kita tak boleh nak diamkan pihak B ni selagi mana pihak A ni aktif membuat dan membela bid'ah. Jika pihak A pun okeylah, aku diam, tak nak buat tak nak kempen lagi dah. Yang B ni pun akan diam, barulah sama-sama bergembira dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang A ni pun suka, sayang pada sunnah, B pun sayang pada sunnah. Entah kenapa A ni nak juga modify, nak juga tambah di atas sunnah yang telah pun cantik itu Okey, seterusnya masuk neraka. Okey sekali lagi ditegaskan hadis tersebut, lafaz yang terakhir itu, tambahan yang terakhir itu, setiap kesesatan dalam neraka diperselisihkan di kalangan ahli hadis. Andai kata ia adalah sahih, ia hanyalah sebagai ancaman, peringatan supaya kita menjauhi bid'ah. Ia bukanlah satu confirmation
Okay, you have a ticket in hell. No. You don't have a ticket in hell yet. Sebab syurga atau neraka itu yang menentukannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengambil kira semua amalan kita, dan bukannya satu dua bid'ah yang mungkin seseorang itu buat, ya. Dan terakhir sekali, selain daripada kita berhati-hati daripada bid'ah, hendaklah kita juga berhati-hati daripada kesombongan, kerana ia boleh jadi juga salah satu sebab yang menghalang kita daripada syurga Allah. Dan apakah kesombongan itu? Kesombongan itu ialah menolak kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak dah yang disampaikan dalam perkara ini, tapi masih juga nak tolak. Kenapa nak tolak? Sebab diremehkan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cakap dah kalau topik bid'ah ni jadi panjang. 40 minit dah. Okey.